Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد، إن شاء الله كتاب الاعتكاف dalam masalah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita peluang dan juga ruang untuk kita berada di masjid ini, alhamdulillah. Dan tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-85, surah Makkiyah yang mempunyai 22 ayat, iaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj iaitu makna tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Tempat peredaran bintang-bintang, nama dia adalah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini ada cerita sebab-sebab penurunan, hikmah-hikmah penurunan, insya-Allah kita akan lihat selepas daripada kita baca surah Al-Buruj. Seperti biasa kita baca, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Kalau panjang kita boleh ambil berhenti thumma lam yatubu, nak terus kepada falahum pun boleh ambil balik thumma lam yatubu. Kalau nafas kita tak sempat, kita berhenti di thumma lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai membaca surah Al-Buruj yang mempunyai 22 ayat yang hamba rasalah tua-tua baca tu alhamdulillah dah sudah baik. Cuma kita peringatkan hukum di akhir ayat pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu sambung balik ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tu hukumnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi mesti mendetaklah. Jadi alhamdulillah kita baca sudah agak alhamdulillah boleh kira bagi makan penuh lah. Alhamdulillah. Dan cuma ada beberapa tempat yang kita kena ambil juga peringatan. Di ayat yang ke-8, wa ma naqamu minhum illa bagi gagah sikit, illa wa ma naqamu minhum illa ayyu illa ingat ayyu situ dia kena gagah huruf alif tu gagah. Jangan baca wa ma naqamu minhum illa ayyu, dia tak gagah situ. Illa ayyu tu biar gagah. Jangan lembek situ. Di ayat yang ke-11 Zalikal fawzul kabir. Ra nipis. Zalikal fawzul kabir. Ra tu nipis hujung tu. Kita wakaf di huruf ra. Jadi ra tu mesti nipis. Yang lain-lain tu berasa alhamdulillah lah, tak perlu buat teguran lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, kita lihat surah Al-Buruj. Di dalam surah Al-Buruj ini kita lihat sebab dan hikmah penurunan surah. Bagi ada tafsir ni kita baca yang ada tengok ada beberapa ahli jemaah kita guna tafsir ni, sebab dan hikmah penurunan surah. Surah ini diturunkan bagi memberi ketenangan kepada Nabi dan para sahabat yang menghadapi pengkhianatan daripada orang-orang kafir, iaitu dengan menceritakan kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang Islam ni sentiasa dimaki, sentiasa diburu, sentiasa dikhianati oleh orang-orang kafir ketika berada di Mekah. Sebab itulah Allah SWT arahkan Nabi kita supaya berhijrah untuk menyelamatkan nyawa dan juga akidah, dan untuk menyelamatkan Islam tu. Jadi untuk Allah Ta'ala nak bagi ketenangan kepada orang-orang Islam yang berada di Mekah yang sentiasa dikhianati oleh orang-orang kafir, maka keluarlah ceritanya dalam surah Al-Buruj ini sebagai ketenangan. Ashabul Ukhdud di Najran, Yaman, dan kisah Fir'aun dan kaum Thamud yang sama seperti penduduk Mekah yang mana mendustakan kebenaran. Allah menghukum mereka dengan kebalasan yang berat. Terdapat dua kisah penting dalam surah ini, dalam surah Al-Buruj ini. Yang pertamanya kisah Ashabul Ukhdud berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dan juga riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Ini kisah yang pertama, dia ada dua versi. Ada seorang raja kafir
bernama Zur'ah bin Tuban al-As'ad al-Himyari yang terkenal dengan gelaran Dhunnuwas al-Yahudi. Dhunnuwas al-Yahudi ini gelaran kepada raja ni. Beliau mendapat tahu bahawa segelintir rakyatnya telah beriman dengan agama Kristian. Kristian dulu, bukan Kristian sekarang ni. Kristian dulu, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau bersama bala tenteranya dari Himyar untuk memerangi mereka. Setelah berjaya menundukkan mereka dan diberi pilihan sama ada untuk kekal menganuti agama Yahudi atau dibakar, mereka memilih untuk dibunuh. Lalu digali untuk mereka satu lubang besar dan dinyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka sekali lagi diberi pilihan bahawa sesiapa yang keluar dari agamanya akan dibebaskan, manakala yang ingkar akan dibakar. Jadi ceritanya samalah dengan orang Islam ni. Ini orang Islam yang dulu Mereka orang-orang yang tetap beriman itu dicampakkan ke dalam api, sementara raja dan pengikut-pengikutnya menyaksikan keadaan tersebut. Ada pendapat menyatakan bahawa seramai 20,000 orang Ashabul Ukhdud. 20,000 orang. Ni ada pendapat kata bilangnya dilempar masuk dalam lubang yang diletak api tadi, seramai mana? 20,000. 20,000 orang Ashabul Ukhdud telah mati dibakar. Namun ada pendapat menyatakan bilangannya 12,000 dan ada pula menyatakan 70,000. Jadi 3 pendapat lah. Kata bilangannya 20,000, ada kata 12,000, ada kata 70,000. Bilangan yang dibunuh tadi. Yang keduanya, kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayat di dalam kitab-kitab sahih. Ada lagi kisahnya, cerita Ashabul Ukhdud ini. Kisah dia sama juga, lebih kurang sama, tapi dia ada cerita yang agak lebih detail lagi. Seorang raja memiliki seorang tukang sihir. Raja ni dia ada tukang sihir yang telah lanjut usianya. Tukang sihir ni usia tu lanjut tua dah. Dia telah memilih seorang remaja untuk dilatih dengan ilmu sihirnya bagi menggantikan tempat tukang sihir tersebut nanti. Jadi raja ni pilih seorang budak supaya belajar ilmu-ilmu sihir. Kerana tukang sihir ni dah tua dah. Nanti kalau tukang sihir ni mati tanpa ada turunkan ilmu, maka tak ada lah dia panggil matilah ilmu sihir dia tu. Jadi nak turun kepada budak ni, nak ajar budak ni. Ini pilihan raja. Di antara istana dan rumah tukang sihir itu ada seorang pendeta. Antara istana dengan rumah tukang sihir itu ada seorang pendeta ni. Pendeta ni makna orang yang alim lah. Remaja itu akan singgah di rumah pendeta tersebut sebelum dia pergi mempelajari ilmu sihirnya di rumah tukang sihir tersebut. Jadi sebelum dia pergi belajar, dia bertolak daripada istana pergi ke rumah tukang sihir, dia singgah dulu rumah pendeta ni, rumah tok guru ni. Dia singgah dulu rumah tok guru ni. Remaja ini mempelajari ilmu sihirnya di rumah tukang sihir tersebut. Remaja ini tertarik dengan pengajaran pendeta itu. Jadi bila-bila lagi belajar ilmu sihir ujung tu, singgah dulu rumah tok guru ni, belajar juga dengan tok guru ni. Hak sihir pun belajar juga. Suatu hari dalam perjalanannya, remaja tersebut terserempak dengan seekor binatang yang merayap, yang mengganggu orang ramai. Dia tengok ada binatang duk merayap. Duk merayap ni duk kacau orang. Duk kacau orang, duk nak bunuh orang, duk nak ganggu orang. Dia mengambil seketul batu dan berkata, budak ni ambil batu, anak batu, dia pun berkata, wahai Tuhan,
sekiranya ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka engkau bunuhlah binatang itu dengan batu ini. Sebelum dia nak kedah, nak pekor ni, dia bercakap dulu, ya Allah, engkau suka hak mana? Tukang sihir ke pendeta tok guru ni? Ilmu dia hak mana molek ni? Ilmu hak mana betul ni? Kalau ilmu tok guru ni betul, maka bagi matilah binatang ni dengan bila dia baling. Lalu dilontarnya batu tersebut dan binatang itu mati. Bila dia redah pekor tegak, mapuh. Mati binatang itu. Ekoran daripada peristiwa ini, remaja ini meneruskan pembelajarannya dengan rahib tersebut, dengan tok guru tersebut, sehingga mahir dan mampu mengubati serta menyembuh penyakit sopak, kusta serta penyakit-penyakit lain. Bila dia belajar juga dengan tok guru ni pandai merawat, mengajar juga bab rawatan ni, sehingga dia boleh orang panggil mengubatkan orang sakit sopak, sakit kulit, kusta dan banyak lagi penyakit lain. Sementara itu, salah seorang pembesar, yakni sahabat raja yang telah buta matanya, ada orang panggil menteri-menteri raja ni buta mata, tetapi berjaya disembuhkan oleh remaja tersebut. Jadi remaja ni anak muda ni berubat, menteri ni sahabat kepada raja ni, jadi sembuh dengan izin Allah. Raja bertanya kepada pembesar itu, siapakah yang telah menyembuhkan penglihatanmu? Siapa dia jadi sembuh ni, buat sembuh kamu ni, berubat kamu ni siapa? Maka pembesar itu menjawab, Tuhanku, dia kata. Raja murka lalu menyeksanya. Raja ni duduk suruh, dia mengaku bahawasanya sama ada dia tu Tuhan, ataupun dia mengaku mana agama Yahudi tu lebih baik. Seterusnya baginda diberitahu tentang remaja tersebut. Maka bila kena seksa ni, maka pembesar ni pun ceritalah budak ni hak berubat dianya, dan ia diseksa termasuk gurunya rahib tersebut supaya meninggalkan agamanya. Igatlah budak ni, raja igat budak ni, seksa dengan tok guru dia sekali. Rahib itu digergaji badannya, tok guru dia ni dikerak dengan gaji. Manakala remaja itu diseksa dengan pelbagai cara, macam-macam lah nak bunuh budak ni, seperti dibawa ke puncak bukit, naik atas bukit tu, dan dihumbankan dari puncaknya, lepas turun. Dia lepas sampai ke bawah ni. Ia juga dibawa menaiki bahtera kecil, naik perahu. Lalu ditenggelamkannya, lepas dalam air pula, dalam sungai, dalam laut. Remaja itu berdoa pada Tuhan dan dia selamat. Ada berdoa selamat. Tahu daripada puncak bukit, lepas turun pun selamat. Penipu lah raja ni. Nak bunuh budak ni tak berjaya. Remaja itu akhirnya memberitahu pada raja bahawa dia tidak dapat dibunuh, melainkan dia disalib di suatu batang pokok tamar di hadapan himpunan manusia di tanah lapang. Dia kata, boleh nak bunuh aku, boleh, tapi mu kena salibkan aku, salibkan aku di pokok kurma, lepas tu panggil orang ramah, boleh nak bunuh. Remaja itu berkata kepada raja, Tuanku, ambil anak panah dari karung panah hamba ni, ambil anak panah saya ni, boleh tuanku nak bunuh, boleh, dan panahlah hamba. Lepas tu panah tak ada masalah, tapi dengannya panah dengan anak panah dia sambil menyebut, tapi kena sebut sebut biar derah orang dengar, biar rakyat dengar belaka, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Boleh nak bunuh, tapi kena baca dulu sebelum nak bunuh,
dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini, kepada remaja ini. Gitu kena sebut. Raja tersebut dah nak bunuh sangat ni, tak apa dah, tak ada fikir banyak dah. Rakyat-rakyat duk berkumpul ramai, duk dengar belakang ni, duk tengok belakang menyaksikan. Raja tersebut memanahnya sebagaimana yang dinyatakan, dan mengenai bahagian pipinya, kena ada ke pipi budak ni. Kena anak panah dia tu tak ada kena pipi. Remaja tersebut meletakkan tangannya pada tempat panahan tersebut. Budak ni pun letak tangan dia tempat kena panah tadi, dan terus meninggal dunia. Matilah budak ni. Jadi bila mati budak ni, rakyat menyaksikan, melihat peristiwa tersebut. Orang ramai yang hadir itu berkata, kami beriman dengan Tuhan remaja ini. Sudah, boleh menyakit raja ni. Jadi rakyat-rakyat duk tengok ni, semua kata apa? Kami beriman dengan Tuhan remaja ini. Tuhan remaja ini siapa? Allah. Beriman dengan Allah. Lalu raja memerintahkan supaya digali liang yang diletakkan titian pada permukaannya, gali lubang besar, lepas tu letak titi, letak titi atas tu, dan dinyalakan api di dalamnya, buh api, nyalakan api dalam lubang tu. Raja mencampakkan sesiapa sahaja yang tidak ingin kembali dari agama mereka ke dalam api tersebut. Uguklah raja ugut. Sehingga tiba giliran seorang wanita bersama bayinya yang takut dan teragak-agak dari dihumban ke dalam api tersebut. Dia adalah tiba giliran seorang perempuan ada anak kecil. Dia main teragak-agak ni, nak kena lepas ke, nak mengaku keluar daripada Islam, nak murtad ke lagu mana ni. Kali kira hukum lagu mana? Kira hukum pada ketika itu, dia Islam ni dia ada kaedah, ad-darurah tubihul mahzurat. Pada ketika itu boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan, ada option lagi, sama ada nak terus kekal dengan mati syahid, ataupun nak dia panggil nak menyelamatkan nyawa dengan membohongi, tetapi hatinya tidak, hanya mulut saja. Boleh buat pilihan lagi tu. Tetapi anak kepada perempuan ini, sehinggalah bayi itu bertutur. Ada baby hok dia duk pegang ni, anak dia kecil-kecil duk merah-merah duk pegang ni, boleh kecek, boleh cakap, wahai ibuku, bersabarlah, sabar, sesungguhnya engkau di jalan yang benar, dan ini hanyalah suatu musibah kecil. Ni bagai kecil nyamuk, mak ada atas agama yang benar, ni tak ada masalah, ni kecil je mati ni. Beliau seterusnya bersabar dan tabah menghadapinya, maknanya matilah. Jadi kisah dia ni sama dengan Masyitah. Masyitah ni maksudnya siapa? Masyitah ni maksudnya tukar sisi di istana Fir'aun, yang mana tukar sisi ni dia menyikat duk sisi tugas dia, di antaranya sisi rambut anak Fir'aun, kan? Jadi cerita dia sama. Jadi tukar sisi ni Masyitah ni dia ada anak kecil juga. Dia dan suami dia, dan suami dia, anak-anak dia sekeluarga ni mati. Waktu dilempar dalam kawah yang katanya diletakkan minyak dan dididihkan, ada kata diletakkan air, dididihkan, mati. Maka Masyitah terjun dengan anak-anak dia, suami dia terjun, anak dia hak besar pun terjun, dia dan anak kecil dia pun terjun. Ni dia panggil mati syahid. Jadi inilah kisah yang kita panggil
Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, yang mana kisah yang kita akan baca pada ayat yang kita sudah baca pada ayat yang keempat. Inilah dia panggil kisah Ashabul Ukhdud yang ada dalam cerita ni. Jadi kita lihat ayat yang pertama, tafsiran ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i. Tu kita lihat tu. Wawul dia panggil wawul qasam. Waw sumpah. Was-samaa'i, tak boleh baca was-samaa'a, was-samaa'u. Wa tu dia beramal. Bila lepas pada waw itu, perkataan selepasnya huruf hujung sekali mesti dibaca dengan kasrah was-samaa'i. Zati, baca zati kerana follow kepada was-samaa'i. Kena baca zatil buruji. Al-buruji itu kalau kaedah nahwu dia kena baca al-buruji. Dia ada sebab lagi lah, dia panggil mudhafun ilaih. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Demi langit yang mana di langit ini ada tempat peredaran bintang-bintang. Allah Ta'ala dah tentu dah jalan dia, lokasi-lokasi yang dia kena tetap. Kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 61, Allah Ta'ala firman, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maka berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Di langit itu Allah Ta'ala ciptakan adanya matahari, adanya bintang, adanya bulan. Comel penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Elok saja, elok, yang mana manusia tak mampu nak buat. Malam bukan kata gelap gelemar, ada pula bulannya. Bulan pula tidak kata bulat betul semua. Ada yang anak, lepas tu bulan sabit, lepas tu mengambang dia, lepas tu makin turun tak ada. Tapi bintang ni ada. Bintang ni ada semua, Nah, comel lah. Dia panggil aksesoris ni Allah Ta'ala sediakan. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dalam surah Al-Hijr ayat 16, dan sesungguhnya kami jadikan di langit bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan. Macam-macam kita tengok bintang ni, ada kecil ada besar. Serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi bila kita tengok bintang di langit ni, orang panggil ketenangan itu ada. Kita tengok sedap mata melihat, sedap mata memandang. Dan bintang-bintang ni dia ada bintang Suraya, macam-macam lah pula nama-nama bintang ni. Dan ada juga bintang itu dia menunjuk arah kiblat. Abang ingat di pondok dulu, ustaz mengajar ilmu falak ni, dia kata, abang pernah mengaji dengan Ustaz Abdul Rahman ketika di pondok dulu. Dia kata kita tunggu waktu malam, kita pergi ke patah nanti, sebab di Kandih ni pondok moden ni dekat dengan patah. Jadi dia ajak kita pergi ke patah, mudah nak tunjuk. Gilah patah anak murid ni pergi ke patah malam, dia tunjuk. Ni dia kata bintang ni dia tunjuk arah kiblat. Tengok ni. Nah, jadi bila kita tengok sungguh arah kiblat sama dengan keadaan duduk bintang tu. Baik. Wal yaumil maw'ud, ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah juga, dan demi
dan demi hari wal yaumin, demi juga demi tadi was-samai, yakni wal yaumil mau'ud, dan juga apa dia, dan hari, demi hari pembalasan yang dijanjikan. Al-mau'ud ni mana yang dijanjikan. Hari pembalasan ini mesti mesti berlaku. Hari pembalasan ni mesti berlaku. Akhirat mesti ada. Sebab akhirat ni dia panggil al-mau'ud, yang Allah Ta'ala sudah gazet, Allah dah buat janji dah, mesti akan berlaku. Sebab bila Allah berjanji, mesti Allah buat. Kalau kita berjanji, belum tentu belum tentu lagi kita buat. Kita berjanji, belum tentu. Ramai mana musim pilihan raya berjanji tak buat, kan? Tak buat. Ramai mana yang mana bila apa ni nak meraih undi, dia promosi macam-macam. Lepas pada mengundi tak ada apa. Itu manusia. Kita sendiri pun macam tu juga. Janji dengan anak-anak, janji dengan sahabat-sahabat, janji dengan isteri, janji dengan suami, tak buat. Janji dengan cikgu nak buat kerja sekolah, tak buat. Janji, tetapi wal yaumil mau'ud, dan demi hari akhirat, hari pembalasan itu, al mau'ud, yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka pada para ahli tafsir bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan hari yang dijanjikan itu ialah hari kiamat, sebagaimana yang disebut dalam surah Yasin, yang selalu Ambodo pun selalu duduk baca juga, tuan-tuan selalu duduk baca juga, ayat yang ke-53, yang 52 Allah Ta'ala firman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada. Wa'ada dengan mau'ud ni, wa'ada ni mana telah berjanji, wa'ada. Mau'ud ni telah dibuat janji. Makna perkataan wa'ada dengan mau'ud ni perkataan yang sama, tapi makna berlainan sedikit lah. Wa'ada telah berjanji, mau'ud telah dijanjikan. Yang dijanjikan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan. Dijanjikan bila akhirat tu? Oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus. Hadza ma wa'ada. Jadi wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan, iaitu hari akhirat. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Dan apa dia? Demi makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan. Allah bersumpah pula dengan syahid. Wa syahidin wa mashhud. Syahid itu ialah setiap manusia akan menyaksikan segala perkara yang berlaku pada hari kiamat. Segala manusia akan jadi saksi, syahid. Para rasul menyaksikan umat-umat, dan ada yang menyatakan pendapat yang menyatakan bahawa syahid demi syahid yang menyaksikan itu adalah merujuk kepada anggota-anggota manusia yang menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang mereka lakukan. Anggota-anggota manusia ni menjadi saksi kepada manusia itu sendiri, kepada kita. Kita buat amalan, buat jahat, buat baik, anggota tubuh badan kita ni menjadi saksi. Itulah yang dimaksudkan dengan syahid. Itu pendapat, ada yang pendapat kata macam tu. Wa mashhud.
dan juga wa masyhud. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Masyhud ini, di samping itu terdapat pelbagai pandangan ulama tafsir tentang pengertian syahid dan masyhud. Masyhud ni membawa erti suatu yang disaksikan, termasuklah juga peristiwa yang berlaku pada suatu ketika atau manusia yang berkumpul pada hari kiamat. Jadi disaksikan oleh orang ramai. Dia panggil masyhud. Bila Allah Ta'ala bicarakan dia, maka dia disaksikan oleh seluruh manusia melihat. Kalau kita sekarang ni, kalau kita masuk mahkamah, yang ada dalam mahkamah tu je menyaksikan perbicaraan. Kalau hakim syar'i, hakim mahkamah tak kira syar'i, kalau sivil, bila panggil kita, kalau dia panggil masuk dalam bilik, kadang-kadang dia masuk panggil 2 orang je, kadang-kadang panggil 3 orang, 5 orang je. 5 orang tu je menyaksikan perbicaraan tu. Tetapi akhirat, bila dibuat perbicaraan, semua makhluk menyaksikan. Di atas orang panggil perbicaraan kita tu, Masya Allah, semua melihat. Oh, ini sebenarnya, ini sebenar, Masya Allah, ini sebenar, ini yang sebenarnya. Jadi yang kita duk sembunyi keluar habis. Sebab itulah tuan-tuan semua, apa yang kita buat dosa, maka kita taubat pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala padamkan salah silap ni, dosa-dosa ini, dan dosa-dosa ini tidak dibicarakan lagi. Itulah harapan kitanya. Sebab ketika itu kita akan rasa aib, kita akan rasa malu yang teramat, aib yang teramat. Kenapa? Kerana pada ketika itu manusia ini ada yang syahid, dan bila dibicarakan jadi masyhud, dilihat, disaksikan mereka itu yang dibicarakan. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dulu, bersumpah demi langit yang mempunyai al-buruj, demi hari akhirat yang mana hari pembalasan itu dijanjikan, dan demi yang menyaksikan, dan demi yang disaksikan nanti di akhirat. Demi ni, maka barulah Allah Ta'ala sebut qutila ashabul ukhdud. Barulah Allah cerita. Bijak pandai hebatnya Allah bersumpah dulu dengan makhluk, barulah Allah sebut qutila ashabul ukhdud. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi Abu Asas sekadar itu dulu, dan Abu ucap terima kasih semua hadir. Semoga kehadiran kita dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dikasihi, dirahmati Allah SWT. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.